Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM) memberi amaran keras kepada pengurusan KK Supermart and Superstore Sdn Bhd berhubung penjualan sarung kaki tertera kalimah Allah supaya isu melibatkan sensitiviti keagamaan tidak berulang lagi. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata, pihaknya mengadakan pertemuan bersama pengerusi eksekutif kumpulan KK Supermart and Superstore Sdn Bhd, Datuk Seri Dr. KK Chai. Hakimah berkata dalam pertemuan tersebut, pihak syarikat juga telah memberi penjelasan mengenai isu penjualan sarung kaki tertera kalimah Allah seperti yang tular baru-baru ini dalam langkah untuk mengelakkan isu seumpama itu berulang. Beliau berkata JAKIM menyokong tindakan pihak polis diraja Malaysia yang telah membuka kertas siasatan terhadap isu penjualan sarung kaki tertera kalimah Allah yang tular baru-baru ini. Hakimah berkata JAKIM sebagai institusi yang bertanggungjawab menyelaras pengurusan hak ehwal Islam di peringkat persekutuan memandang serius terhadap isu tersebut kerana ia bukan sahaja melibatkan sensitiviti keagamaan, malahan boleh menggugat keharmonian masyarakat di negara ini. Katanya JAKIM memberi peringatan kepada semua pengusaha, pengilang, pembekal dan pengimport untuk sentiasa cakna dan memberi perhatian serius terhadap isu-isu sensitif melibatkan agama dan kaum bagi mengekalkan keharmonian serta kesejahteraan masyarakat keseluruhannya di negara ini. Dalam masa yang sama, semua pihak dinasihatkan untuk tidak membangkitkan isu-isu lama yang menyentuh aspek 3R, agama, raja dan kaum dan menyerahkan perkara ini kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan. Polis sudah memanggil seorang lelaki yang dipercayai membuat komen berbau penghinaan terhadap kalimah Allah. Lelaki terbabit yang menggunakan akaun Facebook bernama Ricky Shen CA dikesan memuat naik kata-kata penghinaan itu dalam ruang komen pada pautan berita dalam talian terbitan New Straits Times mengenai stoking tertera kalimah Allah. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Muhammad Zaidi Abdullah mengesahkan menerima laporan mengenai kejadian itu. Katanya lelaki terbabit sudah dipanggil kepala polis untuk pertanyaan awal. Kes disiasat ikut Seksyen 298 Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sementara itu, orang ramai yang mengetahui identiti lelaki terbabit dilihat cuba mencari suspek di kediamannya. Dipercayai untuk bertanya punca dia menulis komen yang menyakiti hati umat Islam itu. Satu video tular di media sosial menunjukkan sekumpulan individu menunggu suspek di luar pintu masuk ke lobi lift sebuah kondominium yang menjadi tempat suspek tinggal di bandaraya ini. Pintu masuk ke lobi itu bagaimanapun dikawal pihak keselamatan sebelum kumpulan terbabit bersurai apabila kelihatan suspek memasuki lift. Dalam video itu juga kedengaran suara orang bercakap yang mengatakan bahawa dia tidak dapat menerima perbuatan suspek walaupun sudah meminta maaf. Menerusi satu lagi hantaran di media sosial, suspek terbabit memuat naik permohonan maaf kepada umat Islam atas segala komen dan apa yang ditulisnya. Beliau juga mengaku sebagai seorang mu'alaf yang baru 2 tahun memeluk Islam dan masih perlu belajar banyak perkara lagi berkenaan agama itu. Sementara itu, rakyat Sabah diingatkan supaya tidak melakukan apa-apa bentuk penghinaan terhadap mana-mana agama atau kepercayaan yang diamalkan masyarakat di negara ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sebarang isu berkaitan 3R iaitu agama, bangsa dan institusi diraja perlu dielak sama sekali demi menjaga perpaduan. Katanya jika timbul isu 3R, ia bukan sahaja mencemarkan prinsip perpaduan, malah menyebabkan pelaku berhadapan dengan tindakan undang-undang. Seorang lelaki ditahan polis kerana disyaki meliwat seorang remaja lelaki berusia 15 tahun. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Sani berkata, suspek berusia 36 tahun itu kini diremat selama 3 hari bagi membantu siasatan. Katanya ada tangkapan seorang lelaki tempatan berkaitan kes lewat. Kes masih dalam siasatan, suspek direman bermula Selasa hingga Khamis. Menurut Abdul Razak, siasatan masih dijalankan terhadap dakwaan sama ada mangsa terlibat lebih daripada seorang. Katanya masih dalam siasatan sebab kejadian lama. Setakat ini ada 2 pengadu usia yang sama. Seorang lelaki yang ketakutan ketika cuba disamun 3 penjenayah nekat memecut kenderaan untuk melarikan diri sebelum terlanggar seorang daripada mereka sehingga mati. Kejadian berlaku kira-kira jam 6.39 pagi Selasa ketika lelaki terbabit berada di dalam keretanya di hadapan sebuah farmasi di Kuala Kedah sebelum tiba-tiba didatangi 3 suspek yang menaiki 2 motosikal. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Ahmad Syukri Mahir berkata, seorang suspek memukul cermin hadapan kereta pengadu menggunakan sebatang objek sehingga pecah. Katanya disebabkan takut, pengadu memecut keretanya dan sewaktu cuba melepaskan diri, dia terlanggar salah sebuah motosikal suspek yang cuba menghalang di bahagian hadapan. Suspek berusia 29 tahun dipercayai meninggal dunia di tempat kejadian, manakala 2 rakannya melarikan diri. Ahmad Syukri berkata, usaha mengesahkan asal suspek yang melarikan diri giat dijalankan. Katanya untuk tujuan penyiasatan, 2 kertas siasatan dibuka serentak iaitu Seksyen 302 Kanun Kesihsataan terhadap pengadu dan Seksyen 393 Kanun Kesihsataan terhadap 2 suspek yang masih bebas.